saya Zul, di kalangan budak kereta dan budak di kawasan sini, budak office mate semua panggil saya Bu. Okey, saya berasal pada Pekan, Pahang. Mula-mula saya kahwin tu, saya tak ada kereta, saya ada motor saja. Selepas sebab wife saya masih belajar lagi, jadi saya rasa saya tak perlukan kereta. Tapi selepas beberapa bulan tu, saya punya mertua suruh saya belilah, sebab yelah takkan nak bawa anak dia kan, naik motor saja. Saya pun beli kereta, saya pun cari kereta. Saya cari kereta macam-macam lah saya tengok, tapi ada satu hari tu tiba-tiba terlintas dalam kepala saya ada sebiji kereta 5 pintu lah, kereta 5 pintu di kawasan kampung. Saya pernah tengok lampu petak, saya pun cari, saya google, saya cari, rupanya kereta tu adalah kereta Suzuki Swift GL. Lepas tu saya cari dalam surat khabar sebenarnya, saya cari dalam surat khabar New Straits Times, saya cari kereta Suzuki saja, saya tak cari kereta lain, Suzuki Swift. Bila saya cari tu, saya ada pandang ada satu iklan, ada seorang pegawai tentera nak jual. Jadi saya kontak, saya tengok, lepas tu dia beritahu kereta ni bagus, ada boleh dapat spare part GTI. Saya pun tak tahu apa itu GTI. Jadi saya kata tak apa, saya nak beli. Dan bila saya beli tu, saya buat proses tukar nama dan saya pakai dulu dalam keadaan standard selama 1 tahun. Kereta yang tengok sekarang ni, ini adalah yang version GTI original daripada Japan, imported. Inilah model pertama kereta saya pakai ni, Suzuki Swift GL, tapi ini GTI. Dia ada dua, GL standard dan GTI. Kereta saya ni 2 pintu. Asal saya beli daripada seorang pakcik Kuantan, kosong, body kosong, enjin tak ada, interior dalam pun tak ada, kereta tenggelam banjir. Jadi saya ambil daripada Kuantan dan bawa ke sini, saya buat transformation luaran, saya tukar balik, cari part-part yang baru. Macam luar ni, di sebelah belakang dia ada dia panggil mid wing, ada yang panggil center wing, ada panggil center spoiler. Yang tu saya pakai yang original Cultus. Original Cultus maknanya model ni ada yang beritahu dia adalah model 4 wheel mid wing ni. Okey, yang sebelah atas standard GTI, dia punya spoiler atas standard GTI. Kalau tengok daripada situ, dia punya side mirror adalah side mirror standard. Standard maknanya dia auto. Atas pada side mirror tu dia ada aero visor. Aero visor ni dia macam untuk, dia mahal sikit lah, saya beli daripada eBay. Biasanya budak cerik dulu pakai, Detomaso. Budak Detomaso pakai ni. Budak-budak kereta Swift tak ada pakai. Harga saya beli tu dalam 130, 140 macam tu lah, saya beli dekat eBay. Bagusnya aero visor ni, dia blind spot dia luas, dia boleh tengok sampai besar lah, luas lah. Lepas tu ada angin masuk dan dia tembak ke bawah, dia punya aerodinamik angin tu akan pergi kepada cermin side mirror tu dan akan tolak kalau ada apa ni, air hujan. Okey. Lepas tu depan ni ada bonnet cover. Bonnet cover ni saya beli daripada Runner Halfcut. Bonnet cover ni dikira rare lah. Dalam Malaysia ni mungkin ada 2 orang saja pakai, 2 ataupun 3. Saya rasa saya tengok adalah 2 orang saja. Begitu juga dengan dia punya lens headlamp. Lens headlamp ni pun sama, dia akan datang sekali, original Suzuki. Benda ni sebenarnya untuk luar negara, dalam Malaysia ni memang tak ada. Beli dia agak mahal, harga dia rare jugalah. Untuk spek tu saja dia kurang dalam 600 lah kot, 600. Dia punya bonnet cover tu 300 ke atas lah, lebih kurang macam tu. Sebab dia memang susah betul dapat. Kalau ada orang nak beli pun mungkin saya takkan jual lah. Dekat bawah tu pula saya taruh lips daripada model kereta Satira GTI. Material dia ABS, getah. Jadi ada proses sambung dan padankan simen. Jadi macam sekarang. Lepas tu dia punya fog lamp tu dikira rare.
Fog lamp ni memang susah nak dapat dah, memang tak ada. Kalau jual baru pun tak ada kot, original tak ada. Dulu boleh dapat murah, sekarang dah mahal dah. Side skirt itu adalah original daripada GTI juga, Cultus. Yang ada pada 4-door sekarang ni, kalau tengok mana-mana 4-door, dia orang pakai yang original juga, tapi dia potong dan sambung di bahagian tengah tu, dekat belakang tu je, dekat ujung-ujung pintu je. Selain pada tu, kalau tengok pada wiper tu, wiper dia ada satu, orang kata apa ni, accessories di atas wiper tu. Wiper tu untuk model GTI saja, dia tak keluar untuk model lain. Memang original dia. Fungsi dia untuk tekan wiper bila kita bawa laju. Maknanya dia akan wipe cermin tu dengan lebih bagus lah. Dia tekan. Itulah fungsi dia. Dia memang datang sebelah saja, tak ada kiri kanan. Maknanya kalau ada jumpa yang pakai kiri kanan tu, maknanya dia dah ambil yang sebelah kanan, taruh sebelah kiri juga. Bawah dia tu ada satu lagi, panggil diffuser. Diffuser ni ramai orang cari sebab sekarang dah tak ada dah. Saya beli ni masa tahun 2006. Rim saya pakai Honda Integra DC2. Sebab dia punya PCD dia sama 114, jadi saya turun masuk saja. Honda ada tayar tu saya padankan dengan tayar Potenza. Saya rasa lebih okey rim ni dengan tayar Potenza, grip pun cantik sikit, tak menakutkan lah, perform lah. Hujan, panas, steady, meyakinkan. Disc brake dia 4-4 sekali. 4-4 disc brake ni saya kekalkan GTI, tapi saya dah tebuk lubang supaya dia punya cengkaman tu lebih bagus lah bila kita dah macam top speed dan kita nak cuba brake, dan respon dia memang cantik berbanding kalau licin kosong saja. Sebab dulu saya pernah sekali cuba brake emergency dalam kelajuan 180 km sejam, memang agak menakutkan jugalah. Bila saya pakai yang sudah ditebuk, yang lipat ni, cantik. Tak macam dia kurang panas, perform lah. Selain pada tu, dia punya cermin keliling dia ni, kecuali depan, saya dah pakai yang version JDM Chromax ni pun dia kira rare. Saya rasa untuk yang tengah hidup kat jalan ni, saya rasa mungkin ini sebiji saja yang pakai Chromax depan belakang. Dapat satu set, saya beli daripada runner yang dah simpan lama. Dia kata dia nak beli kereta macam ni juga, tapi tak kesampaian, jadi dia ambil keputusan untuk jual. Harga masa saya beli tu untuk cermin depan sahaja dalam lebih kurang 300 ataupun 600, macam tu saya tak ingat. Belakang saya dapat daripada seorang budak runner kereta Cherik, kereta lama di Selangor, Kuala Selangor, Tanjung Karang. Dia saja yang ada. Bila saya beli tu rupanya ada ramai lagi tusun nak beli. Kebetulan dia friend Facebook, dia nampak saya pakai ni, dia tak tahu ada geng-geng lain lagi, dan dia offer kepada saya, dan terus saya ambil. Terus saya datang, saya beli. Harga lebih kurang dalam 300 macam tu. Cermin belakang, bonet belakang pun saya dah convert balik yang baru, yang version memang Cultus. Beli daripada runner juga. Runner tu pun pernah pakai 2-door ni, dan dia pun bercadang nak pakai balik, tapi tak kesampaian. Last sekali dia jual, saya terus ambil, saya pasang. Selain pada tu, dia punya looks dia, keliling kereta ni, saya kekalkan model GT. Kereta ni dah ada dua version, satu GT dan satu lagi Cultus. Cultus ni, dia punya luaran dia adalah bumper. Kalau kita tengok di jalan raya, dia ada lurus, garisan lurus semua, lurus, dan belakang bumper pun lurus. Dia ada macam satu lining, ada 3-4 lining. Itu adalah model Cultus. Dan model Cultus ni, dashboard dia petak, dia panggil model GT. Kalau model Cultus bulat, macam dalam kereta ni adalah model Cultus bulat, cuma saya tak padankan dengan bumper Cultus saja, sebab saya lebih berminat pada model GT ni. Dulu orang campak buang, sekarang ni dah jadi rare, orang cari balik model bumper GTI ni, GT. Di belakang tu ada barisan lampu, tail lamp panggil, brake lamp.
Di tengah-tengah tu dia panggil apa, entah yang tengah tu reflector. Reflector tu pun dikira rare. Dia ada mentor di tengah tu. Dia untuk fog lamp, rear fog lamp lah sebenarnya, rear fog lamp. Dia tak ada untuk pasaran sini. Kalau ada pun lah, tak banyak lah, kurang daripada 10 ataupun kurang daripada 5 lah. Tak banyak ada. Kalau tengok pada kereta ni, interior dia kebanyakan di dalam tu adalah daripada model Cultus. Cultus ni maknanya dashboard bulat, panel belakang tu Cultus. Cuma seat saja saya tak guna yang Cultus sebab saya kurang berminat. Seat tu cantik, cuma kain dia agak sensitif lah, dia mudah koyak, dia mudah cari lah. Jadi saya kekalkan, saya pakai seat GT. GT ni saya ambil daripada Hafkat Singapura lah. Dia punya corak dia lain. Corak dia ada macam microfiber ke apa macam tu lah. Dia cantik sikit lah sebab kena dengan saya punya cita rasa. Dalam tu lagi ada satu seat original Bright Suzuki Sport. Memang original daripada Hafkat ambil daripada kereta racing kot, daripada kereta race. Jadi seat ni ada sepasang. Saya hanya pakai di sebelah pemandu saja sebab tiada keperluan untuk sebelah co-pilot lah. Seat ni memang rare, amat rare. Seat ni bukan saya punya, saya pinjam saja. Bukan saya punya. Selain pada tu lagi, dalaman dia radio saya kekalkan guna radio yang old stock, yang manual saya tak berminat dengan guna macam LCD ada video ke apa, saya tak minat. Saya minat guna yang kalau boleh, kalau ada stok lama yang guna pula siaran tu lagi saya akan cari. Steering kereta ni saya pakai dari model Tome. Saya beli di Hafkat. Ni original Tome, cuma dia punya cap tu agak button horn tu macam tak apa elok sangat. Buatan Itali. Saya beli masa tu murah je sebab saya beli Hafkat daripada model kereta GTI ni dibentung, dan dia bagi harga steering tu murah lebih kurang harga RM40 je masa tu. Saya terus ambil. Biasa orang jual beratus lah sebab dia original Itali kulit. Gear knob saya pakai daripada model, kalau tak silap Nissan GTR, saya tak pasti lah, tapi rasanya memang Nissan lah. Dia tulis situ Nissan. Balutan carbon fiber. Selain daripada tu, pedal saya ada beli hari tu dia punya original Suzuki Sport, diambil daripada Hafkat. Biasanya model Cultus ni dia akan datang dengan meter 180 kmj. Saya tak pakai tu, macam saya kurang berminat sila sebab meter ni walaupun model GT 220, tapi saya macam ada sentimental value, saya sayang dia, saya kekalkan, saya tak pakai yang model Cultus punya. Enjin kereta ni saya pindahkan daripada model 4 pintu tu sebab enjin ni bagi saya memang rare lah. Bukan rare, dia model JDM Cultus, cuma dapat daripada Hafkat. Sudah lama lah enjin ni, daripada tahun 2006 tak pernah buka daripada Hafkat. Macam mana dapat daripada Hafkat, macam itulah enjin dia. Ini untuk pengetahuan semua ya. Enjin ni adalah enjin yang kelima saya pakai, dan sebelum tu yang dah buat rosak lah, ada enjin pecah, gearbox pecah, yelah buat lah. Tapi yang paling best enjin ni pakai standard, lenjan lah macam mana pun standard yang terbaik. Tu yang panggil pocket rocket, dia memang best lah. Sebab tu saya masih kekal. Cuma enjin ni ada sedikit rosak, mungkin dia punya piston ring rosak, saya tak perasan. Masa pakai tu injector hanya 2 saja yang jalan. Masa tu dia punya asap jangan cerita lah, macam fogging putih belakang tu. Tapi saya ingatkan itu adalah normal enjin ni. Rupa-rupanya tak normal sebab bila saya sprint dengan kereta black top, enjin ni masih selari. Sprint daripada tol Sungai Besi dengan black top sama selari. Masa tu 2 injector saja yang berjalan. Jadi saya pun pelik lah. Dia pun timing enjin ni macam pakai high cam.
dia punya turun naik macam kuda lah enjin dia. Lepas tu esoknya saya pergi ke jumpa Pomen, Cik Lee Keramat di ZZ Motorsport tu. Saya minta dia tolong tengok balik. Saya kata macam ada benda yang tak kena. Bila saya buka kabel, dia punya enjin tu gerak sama. Jadi selepas tukar kabel wiring untuk injektor dan semua kembali normal. Kalau tak, minyak dia 1 kilo lebih kurang macam 50 sen tau. Kuat gila. Lepas itu dah okey. Tapi yang sayang dah terlambat. Dia dah ada macam dah makan sikit minyak hitam. Tapi still perform sampai sekarang. Enjin dia memang cantik. Minyak jimat. Dia boleh bersaing lah dengan kereta-kereta stok kilang yang lain lah. Macam kereta Honda B16C kecil je. B16A yang enjinnya kecil boleh lah, boleh selari lah. Macam Toyota Starlet yang seangkatan dengan dia masih boleh sedap lah bersaing sebelahnya belah. Itu yang bagusnya enjin Caltex JDM. Dia punya compression dia pun tinggi sikit, 11.4 macam tu, berbanding enjin GT cuma 10. Dalaman dia lain sikit lah, tapi enjin dia memang super lasak, memang best. Dalam tu saya pakai kabel plug Proton Satria Neo R3 original. Yang lain semua standard. Saya tak pernah usik enjin ni. Ini satu-satu enjin saya tak pernah usik, pakai puas hati. Yang lain-lain okey. Dia punya intake pun masih intake JDM, maknanya dia punya intake bulat. Kalau yang GT petak, ini bulat ni macam market kalau luar negara memang famous lah. Orang sanggup bayar kita beribu-ribu untuk dapatkan intake tu saja. Saya pakai strap bar original Suzuki Sport. Yang tu memang kira rare lah, tak banyak mana. Saya beli masa tu harga pun murah lagi lah, lebih kurang dalam 180 saja. Sekarang tak dapat lah. Extractor saya pakai extractor Caltex. Maknanya kalau Caltex ni dia 4-1. Kalau GT selain daripada pasaran Japan, dia akan bagi 4-2-1 macam tu. Yang ni 4-1 terus. Pipe dia saya pakai masih standard. Muffler saya pakai model Mini Cooper. Mini Cooper ni yang bukan yang original Mini Cooper. Mini Cooper ni yang buatan khas daripada pakar exhaust yang arwah tu. Saya sudah arwah Jafar di Sunway. Saya pakai itu, saya beli. Muffler ni adalah S-Flow. S-Flow ni bagi saya lebih sesuai dengan enjin ni. Dia kurang lemau. Dia pick up ada, minyak pun jimat. Berbanding kalau pakai straight pipe. Saya pernah pakai dah. Kena tinggal buta-buta saja dengan kereta adik saya yang juga pakai S-Flow. Bila saya pakai balik S-Flow, saya tak pakai yang straight pipe. Saya tinggal dia pula. Tak ubah apa-apa kecuali muffler saja. Itu saja. Aku bukan lawan. Shit, najis untuk kau makan. Okey, buat pengetahuan semua, kereta ni memang model ni yang saya sayang, sangat sayang. Jadi plan untuk jual kemungkinan besar tak ada langsung lah dalam fikiran ni. Maknanya kalau saya jual tu, boleh anggap saya masa tu memang betul-betul terdesak lah kot. Mungkin saya nak tukar buah pinggang ke apa kan. Mungkin lah. Tapi untuk jual sama sekali tak akan. Kalau beralih tangan pun, mungkin beralih tangan kepada anak saya kot. Itu yang ada kat diri kat belakang tu. Dia yang selalu ambil berat pasal kereta ni. Memang takkan jual lah. Mustahil lah. Dulu saya macam bila buat kereta ni macam rasa kesorangan jugalah. Macam tak ada kawan, walaupun ada kaum tapi tak banyak. Kaum dia ni lebih kurang macam low profile. Nak kata sombong bukan sombong, dia lebih prefer simpan kereta ni rumah. Tapi ada pada satu hari tu ada kawan tag saya untuk invite saya lah masuk ke dalam page Suzuki Swift Malaysia dan juga page Swift Gang. Jadi start pada itu saya macam seronok gila lah sebab bila dah nampak ada model-model baru, dia dah kumpul, dah punya ahli pun ramai members. Lepas tu Swift Gang ni macam aktif jugalah. Jadi macam saya rasa wow, best lah Swift Gang ni. Dia punya ahli-ahli dia pun sempoi. Jadi bila dia
dia buat event. Ada first event yang saya join tu di Genting Highland. Genting Highland tu memang best lah. Bila Swift Gang buat, secara automatik geng-geng Swift lama ni yang first model, second model pun nak join. Bila join, kita tengok memang menyeronokkan lah. Bagus, saya suka dia punya event-event yang Swift Gang ni buat. Best lah, boleh lah join. Siapa nak join, saya galakkan lah join. Lepas tu dia orang pun ada buat macam kontes, seronok, memang nampak fun tu lah. Walaupun saya rasa macam agak tersisih je lah, bukan tersisih apa, sebab saya malu, saya model kereta lama ni. Akhir kata saya, untuk budak-budak baru yang baru nak kenal model ni, siapa nak pakai lah. Sekarang ni waktu yang sesuai lah pakai, sebab kebanyakan kereta dah convert. Lepas tu barang-barang still ada lagi lah, cuma tak banyak. Sebab yang ada sekarang pun dah convert, dah scrap. Bila scrap, barang-barang tu dia open balik jual, still ada. Barang-barang dia sama je macam barang kereta lain. Orang kata mahal-mahal, merepek lah, bagi saya merepek. Murah je. Sebab dulu orang kata zaman ni kereta ni mahal, harga dia mahal, barang spare part mahal. Saya rasa lagi murah daripada kancil. Dia punya air filter pun sama macam kancil, boleh pakai. Minyak dia pun sama, maintenance dia lebih kurang sama lah, tak ada apa beza, mungkin lagi murah. Jadi jangan takut pakai kereta ni. Siapa yang belum pernah pakai, cubalah pakai untuk merasai sejarah kereta Swift. Betul tak orang cakap kereta ni pocket rocket, boleh sprint, cantik. Bila bawa kereta ni, betul dia macam rasa tak adalah pick up mana, tapi bila dia cuba sprint sebelah punya belah, cuba orang kata drag lah, rasalah, tengok kereta sebelah tu berempas pulas jugalah nak tinggal kereta ni. Walaupun standard, tak perlu buat apa, berempas pulas. Kalau tinggal pun dalam depan sikit tak malu lah. Kalau ada kereta 1.6 ke atas nak cuba tinggal dan dia berjaya tinggal, don't worry, jangan malu. Dia cuma 1.3 saja, 1298cc, tapi dia punya keseronokan tu tak terhingga. Best. Kereta ni dikira teramat maju pada zaman tu. Harga pun lebih kurang, zaman dulu lebih kurang harga, kalau 2 pintu lah, lebih kurang harga kereta Volkswagen GTI. Kalau zaman dulu pada tahun 89, harga dia dijual lebih kurang 90,000 ke atas. 90-98, ada yang kata 89,000 macam tu, tahun 89 ada yang kata 98,000, tak pastilah. Tapi kalau dengan duit sekarang 100,000 lah kereta ni pada zaman tu. Best, cubalah cari. Harga pun tak mahal lah, 3,000 ada boleh dapat, 4,000 ada, 6,000 yang condition cantik sikit. Tapi yang model 2 pintu ni payah lah orang nak jual. Kalau ada pun ada nak jual dalam 20, ambil terus lah kalau ada duit. Rasakan dia punya keseronokan. Inilah dia Pocket Rocket GTI. Pipe down when crack come in the town. We concentrated so these scams gon' be found. I'm dreaming violent, man. All these sirens and I needed them to Shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck up. Lu banyak borak, lu banyak cakap. Bila kena test, saya nak lu fuck up. Shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck up. Lu banyak borak, lu banyak cakap. Bila kena test, saya nak lu fuck up.